استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ومن كل معصية صغيرة وكبيرة ظاهرا وباطنا قولا وفعلا سرا أو جهرا عمدا أو سهوا يا الله يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بكرامة الإسلام وفضلنا على سائر من الأمم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين ثم أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah kerana dengan izin rahmat daripada Allah dapat kita bertemu malam ini. InsyaAllah malam ni kita sama-sama baca kitab Anak Kunci Syurga yang dikarang oleh ulama yang besar jasanya, barakah peninggalan ilmunya, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahmatullahi ta'ala alaihi wa ra'ah. Kusyak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Tuan Pengarang Al-Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Andalusi rahmatullahi ta'ala alaihi wa ra'ah, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Katanya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya diberitahu kepada engkau, wahai Muhammad, dan kepada sekalian pesuruh yang dahulu daripada engkau, yakni nabi-nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, demi Allah, jika menyekutukan engkau akan Allah pada ibadah fardu takdir, nescaya batal segala amal ibadah engkau, dan nescaya adalah engkau daripada sekalian yang rugi pada dunia dan akhirat. Besarnya kesang syirik, bukan saja kita jadi kufur, akidah tidak diterima,
amalan kita ditolak, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita belajar agama, dia kena retilah prioriti. Kena tahu prioriti. Bahasa Arab panggil aulawiyat. Mana yang lebih dahulu? Maka ilmu nombor satu, ilmu akidah. Lepas kenal Allah Ta'ala, macam mana nak sembah Allah? Kena belajar syariah. Lepas dah belajar syariah, kita pun beramal. Kita nak amal kita diterima, maka kena belajar ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu tasawuf. Sama, nama yang lain. Bukanlah makna kitab tafsir tak payah belajar, kitab hadis tak payah belajar, kitab sirah tak payah belajar. Tidak. Tapi itu keutamaan. Faham tak? Makanan asasi kita nasi. Betul tak betul? Roti jarang-jarang lah. Orang Arab asasi dia roti, nasi jarang-jarang. Saya buku puasa dengan orang Arab, nyeta ayam seekor, nasi sikit, nasi ulang. Nasi itu ulang. Maka tuan-tuan, janganlah kita faham nasi je yang kita kena makan. Ada benda yang menyempurnakan nasi itu. Tapi lauk kalau tak ada, tak apa. Yang penting nasi. Kita pernah hantar bantuan banjir air putih. Tahun ini 2013. Oh, banjir besar ke Mamak. 14. Tergelang tu rumah. Tuan-tuan, bila sudah terkepung oleh air, lapor, hujan, banjir, lapor, unit amal atau nasi kosong dengan kicap, makan lahak tuan-tuan. Kalau di rumah suasana biasa, kita belebeh ke bini nasi kosong. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan sekalian, itu yang utama. Tapi bukanlah yang utama ya kita kena buat. Ada benda yang menyempurnakan yang utama. Kita kena belajar 3 ilmu yang wajib ini dahulu. Jangan pula salah faham ilmu lain tak salah belajar. Tinggal sirah tu jadi tak reti, tak faham. Lagu mana Rasulullah SAW perjalanan hidupnya kita tak faham, dah belajar sirah. Di sebalik syarak ada tarikh tasyrik, tak belajar, menyebabkan kita jadi balah. Orang Islam sama orang Islam. Tak belajar ilmu tafsir, tak belajar ilmu hadis. Kenapa? Bukan fardu ain. Dak fiqh, tauhid, akidah, tasawuf, ambil daripada mana? Jadi kesimpulan, belajar belaka. Tapi dah ulama mudahkan kita, dipecah 3 ni asah fardu ain. Hak tu utama, belajar. Yang lain belajar juga. Faham tak? Jadi ada yang salah faham. Habis masjid nyetang, habis ustaz nyetang. Ni kenapa belajar fardu ain? Jadi tuan-tuan sekalian, ni belajar belaka. Lagi mana itu daripada Rasulullah SAW. Apa yang dibawa oleh pewaris Nabi, para ulama. Kita belajar. Cuma yang saya sebut ni yang utama. Maka yang paling dasar, paling akar tuan-tuan sekalian adalah akhirat. Maka kalau tak selesai berakhirat, la yahbatanna amaluka, kata Allah Ta'ala, akan dihapus, tidak diterima segala amalanmu. Kalau dulu diterima, kita pun syirik, dihapus hak terima dulu. Sebab tu besarnya perihal akidah. Sebab tu tuan-tuan, kalau puasa Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang diulang-ulang daripada dia balik. Tak mau sebut contoh jauh lah, tuan-tuan tak nampak tuan-tuan orang Terengganu. Kan? Dulu Terengganu mana dulu? Sebelum dia balik. Sebelum Tuan Guru kita balik. Betul tak? Penuh dengan perkara khurafat, benda syirik. Yang merubah ni lah, Tok Guru kita ni lah, antara figure mengajar kadang hak tulis ulang. Di samping pahaman yang salah yang lama, kitab-kitab lama, dicerita yang baru.
Dari adanya sekularisme, liberalisme, pragmatisme, suti-suti cerita. Supaya umat Islam faham, ini ajaran yang tak kena dengan Islam, tak betul. Benda yang beza perkara furuk, itu boleh tahan. Ini benda akidah, tuan-tuan. Mau baca kunut, aku tak baca kunut, tak ada masalah. Boleh faham? Mu nak baca usolli, aku tak mau baca usolli, tak ada masalah. Yang penting niat tu ketika takbir. Mu nak tahiyat akhir tawarruk, tak tawarruk, tak ada masalah. Nak kecil. Yang penting kena tahiyat akhir itu rukun. Nak duduk sengit, tak duduk, itu benda furuk. Tapi benda yang bersangkut paut akidah tak boleh kompromi. Menyamakan agama lain dengan agama Islam tak boleh. Tuan-tuan sekalian, meredai agama lain tak boleh. Islam di atas dua tiang utama, amantu billah wa kafartu bit-taghut. Mesti beriman pada Allah dan kufur selain pada Allah Taala. Boleh faham tak apa kita dok kacau tempat ibadat orang kafir. Nabi larang kacau. Dak kacau itu bukan makna reda. Kita tak reda. Tapi dah dia agama dia lah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi tuan-tuan jangan sekali-kali reda ataupun terima i'tiqad barang yang bukan dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara akidah benda yang tunjang, benda yang utama menjamin kita selamat hari kiamat. Islam syarat utama masuk syurga. Iman, akidah, tuan-tuan sekalian, adalah syarat utama masuk bebas daripada api neraka. Faham? Islam syarat utama masuk syurga, tapi belum tentu boleh masuk. Iman yang menyelamatkan daripada neraka. Pasport syarat utama nak masuk Thailand. Tapi adakah semua yang ada pasport boleh masuk? Tak boleh. Pasport mampu lah. Faham? Contoh kita. Jadi tuan-tuan sekalian, yang menyelamatkan kita daripada api neraka adalah iman yang sahih, akidah yang salimah. Maka Allah Ta'ala sebut sini, sudah disampaikan pada seluruh Nabi-Nabi dan para Rasul, bahawa kalau syirik, Allah Ta'ala tolak segala amal, dan jadilah kita orang yang rugi pada hari kiamat. Dan firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya berkata olehmu, wahai Nabi Muhammad SAW, bahawa saya sembahyangku, menyembelihku, hidupku, matiku, tertentu semuanya bagi Allah Ta'ala yang menjadikan segala alam. Ini sekali lagi kita berjanji dan bersumpah dengan Allah Ta'ala. Kita banyak berjanji dengan Allah. Dulu sebelum lahir berjanji dah. Dalam alam arwah, Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum? Semua kita jawab. Masa tu Benjamin Netanyahu jawab sama, George Bush jawab sama, Donald Trump jawab sama, kita jawab yang sama, bala syahidna. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Tuhanmu? Semua jawab sama. Qalu bala syahidna. Benar, mulah Tuhan yang benar, kami jadi saksi. Di atas dunia ramai mana jadi kufur. Yang kedua, kita orang Islam tiap-tiap kali semayang sunat baca doa iftitah. Dalam doa iftitah mengaku pula, janji pula, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka tuan-tuan, benar ataupun tidak, kitalah yang tahu. Tapi ramai yang kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ramai tu dah senapa orang lah kita. Takut-takut kita. Allah jawab, kazabta, mu pelawak. Semayangmu kerana rutin, bukan kerana aku. Hajimu kerana takut orang kata mu tak pergi haji. Sembelihanmu kerana nak badi, siapa sembelih banyak. Hidupmu untuk makhluk, bukan untuk aku. Buktinya makhluk punya pandangan, aku punya ketetapan. Mu ambil makhluk dulu. Jadi bukan aku nombor satu.
Doa iftitah lah jawab gitu dah. Kata tuan guru Haji Asing, makna apa? Balik awal terus mayang kita. Doa iftitah, doa surah Fatihah ni. Doa iftitah saat kita baca inna salati, Allah jawab kazabta, pelawak balik awal tu. Lepas tu saya suka sebut amalan kita nak dua. Sahihah, makbulah. Sah dan diterima. Sah belum tentu diterima. Makbul sudah tentu sah. Dipanggil temu duga. Syarat mari temu duga kena pakai baju kemeja, lengan panjang, nektar, kena gosok baju tu, luar selek, luar jing tak boleh, kena tie-in, kasut kulit, wanita stocking, rambut kemah, tak boleh rambut panjang. Tu dia panggil apa? Syarat. Mari rambut panjang, repen, outdoorsman. Lama 50-an. Luar libah kecil bawah. Dari pinggang bapak perlu. Faham? Tuan-tuan sekalian, tak dulu. Tak sah kata nak ambil kerja, temu duga pun tak dulu dah. Kenapa? Tak sah. Tak cukup syarat. Bila dak dulu temu duga tu tak boleh masuk barang dah boleh dak kerja agak-agak, memang tak boleh lah masuk temu duga pun tak boleh dah. Mari temu duga cukup syarat, baju ikut yang spek yang dikehendaki, cukup boleh masuk dah temu duga. Di soal jawab, adakah boleh kerja agak-agak? Belum tentu. Ini maknanya sah, belum tentu makbul. Tiba-tiba bos kata awak diterima. Mana apa? Makbul. Sudah tentulah dia cukup syarat. Betul tak betul? Faham lah. Tak faham sudah. Malah ulang. Jadi tuan-tuan sekalian, amalan kita dua tu. Maka kita ikut ukur syarat untuk sah. Maka di sana kita tunggu pula terima tak terima. Maka terima tak terima tu antaranya akidah kita kena benar. Dan niat kita kena benar ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tuan pengarang, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah. Artinya apabila berkehendak engkau akan meminta sesuatu, maka minta olehmu akan Allah. Ini semua dia panggil manifestasi daripada tauhid rububiyah. Tu kedok kalimah tu pesan hasil daripada tauhid rububiyah, maka lahirlah tauhid al-uluhiyah. Ada tauhid uluhiyah barulah membenarkan rububiyah. Ingat tak rububiyah itu apa benda? Kita belajar siapa Tuhan? Allah. Siapa buat langit? Allah. Siapa buat kita? Allah. Siapa buat burung? Allah. Jadi siapa Tuhan? Allah. Rububiyah. Bila dah mengaku Allah Tuhan, buat benda yang Allah suruh, betul-betul mengikut yang Allah perintah, barulah uluhiyah. Abu Jahal tanya dia siapa Tuhan? Allah. Lepas tu semua orang sembah ikut dang dia, guna perantara, berhala. Ini syirik, tak ada tauhid uluhiyah. Boleh faham? Jadi tuan-tuan sekalian, itu makna tauhid al-uluhiyah. Dan apabila berkehendak engkau akan Abi wallahu a'lam. Sesat tauhid al-uluhiyah. Mudah tuan-tuan. Rekahnya rububiyah mengaku Allah Tuhan. Uluhiyah sembah Tuhan yang kita mengaku tu mengikut yang dia kehendaki, caranya suti ketika. Dan meyakini akan janji-janjinya. Itulah tauhid al-uluhiyah. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa Tuhan? Allah. Tapi tak yakin. Hukum Allah ragu, janji Allah ragu. Ya kedak kalau sedekah ni murah rezeki, ya kedak aja kedak. Ada sempurna gitu. Keyakinannya pada Allah. Agak-agak boleh sesat tak kalau ikut syariat Allah Ta'ala ni, ragu pada Allah, masih belum sempurna. Jadi tuan-tuan sekalian, ikutlah macam mana yakinnya para sahabat Nabi kepada janji Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang sahabat Nabi, dulu dia kafir. Amalan dia zaman kafir berzina. Sahabat Nabi ni macam-macam. Bila masuk Islam, Allah hapus dah, kosong dosa. Ni pak. Yang dok zina, dok minum arak, dok sembah berhala, Sayyidina Ali. Lepas tu dia istimewa seorang. Boleh dipanggil radhiyallahu an dan boleh dipanggil karramallahu wajhah. Dua-dua boleh. Tapi sahabat lain radhiyallahu an, tak ada karramallahu wajhah. Kelebihannya kerana dia tak pernah sembah berhala. Ada sahabat pernah sembah berhala, Sayyidina Umar. Betul tak? Ada sahabat dulu set-set peropok, Abu Zar Al-Ghifari. Set-set Samsing. Bani Ghifar ni set-set pau orang tengah jalan. Dia pernah dipukul oleh apa nama orang musyrikin Mekah. Dah Abu Zar ni jenis luru, tak ada strategi. Lepas tu Nabi tak pilih dia jadi pemimpin. Bila diminta jadi pemimpin, Nabi kata fa innaka anta la dhaif, mu lemah, tak layak jadi pemimpin. Setengah ulama kata lemah tu maksudnya jenis tak ada strategi, ikut dah langgar ya Abu Zar. Dalam tempoh umat Islam masih lagi berahsia, Nabi masih lagi dakwahnya sirriyatud dakwah. Rahsia lagi. Umat Islam tak lama. Tiba-tiba dia masuk Islam. Dia daripada Bani Ghifar, mari jumpa Rasulullah. Aku nak jumpa Muhammad. Beliau, apa nak tanya? Itu tak dia Rasulullah. Nabi cerita-cerita masuk Islam. Dia pergi tengah Kaabah. Aku masuk Islam dah. Orang tengah rahsia. Dia pergi umum dia masuk Islam. Ni Abu Zar Al-Ghifar. Saya Mekah katok. Kena katok lah. Mari seorang pembesar Mekah, dia kata jangan. Nanti dia punya katok barak kamu kenal ada siapa ni? Ni Abu Zar Al-Ghifari. Kita nak pergi berdagang, kita akan lalu kampung dia. Mana mu katok lebih-lebih, mu ingat kaki dah lepas lalu kampung dia. Surah tu orang, surah. Tak berani nak katok ni. Ghifar. Ada sahabat Nabi tuan-tuan dulu kerjanya bunuh orang Islam. Khalid Al-Walid pernah bunuh orang Islam. Ada sahabat Nabi berzina, melazimi zina, minum arak, macam-macam. Ini nak khabar tuan-tuan, bila dah masuk Islam diampun dosa lalu, kosong. Bila dah kosong, ada dosa lagi? Tak ada. Dosa ada okey tak ada. Apa lagi orang Islam yang dulu berdosa, dia dah taubat, dah okey dosa dia, tak ada dosa. At-taibu kama la zambalah. Orang taubat macam tak ada dosa dah. Sebab tu orang yang jenis ukik dosa orang ni, dia boleh jadi terjun neraka wal ayazubillah berbanding yang berdosa. Jadi ada sahabat Nabi, dia melazimi dulu masa kafir dululah, melazimi zina. Bila nak masuk Islam, dia minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku ya Muhammad, aku nak masuk Islam ni. Tapi aku nak minta izin, SQ satu benda. Muajah biar boleh aku seorang, tak apa dah, berzina. Haram zina ni benda qat'i ke benda zanni? Qat'i. Qat'i ni benda apa? Ada pada. Benda qat'i lah. Yang putus dalam Quran. Tebeng gazet, wala taqrabuz zina innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Boleh hejah tak? Tak boleh hejah. Nak hejah pula tak boleh. Nabi kata tak boleh. Dia kata hejah lah Muhammad, tak boleh. Akhir sekali patuh ini sahabat. Tinggal. Tapi ingat senang tuan-tuan. Maka Nabi ajar satu doa menjadi kekuatan baginya untuk tinggal zina, iaitulah doa Allahumma habbib ilainal iman. Boleh baca doa ni. Kita tak berzina saya, bukan orang berzina je. Doa ni besar makna. Ya Allah, kasihkan iman kepada kami. Wa zayyinhu fi qulubina. Penuhkan hati kami dengan iman.
Hati kita tak boleh masuk banyak barang. Iman masuk, kufur tu baik. Dia tu baik, kufur masuk. Zikir masuk, lala tu baik. Zikir tak lama tak berzikir, lala masuk. Begitu je. Jadi tuan-tuan sekalian, dia pun beramal. Wa karrih ilaina al-kufra. Bencikan hati kami ni, membuatlah dah kawan hati kita Allah Ta'ala. Ya Allah, buat hati aku ni, wa karrih ilaina al-kufra. Benci pada kufur. Wal fusuq, barang yang merosakkan, benda buruk. Wal isyan, biar benci kepada maksiat. Ini tuan-tuan hari ni tuan-tuan, bukan ada orang maksiat, benci pun tak ada. Itu masalah. Hati kita masalah. Kalau rasa benci pada maksiat pun tak ada. Orang kata berat nanang dok ni bawa dua beri macam apa kau? Berat ni. Tak rasa apa. Orang ada iman dia, Allah, mana berteruk dengan kau. Walaupun dia buat benda lagi, dia terteruk. Dia buat benda kau. Paling kurang. Tuan-tuan sedar ke tak sedar? Saya bersama dengan skuad amal, bawah-bawah dia orang pemuda. Dan jenayah dakwah kita ada skuad amal. Apa nama, sama dengan sukarelawan, bawah jabat agama, penguat kuasa, ngau jarang-jarang. Nu draw beri tengah buat projek lah kita. Tengah orang ramai lah kita. Saya nak cerita malu ni. Ada pukul 2 pagi, anak dara duduk atas orang lelaki. Macam-macam. Yang saya nak cerita ni, bila telefon ke ayah, ada ayah, Allah, terima kasih. Marahnya dia, nampak? Ini baru betul. Anak dia buat maksiat, bukan salah dia dah, mula jadi dia didik dah. Dah nak buat mana? Pelik apa tuan-tuan? Nabi Nuh anak dia kufur pada Allah. Betul tak? Ada pelik. Yang peliknya bila telefon ayah jawab, "Mu sibuk ni anak aku, biar dia." Nampak lagi. Jadi benci maksiat pun tak ada dah. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Hati aku ni bukan aku kawal, mu kawal. Mu tolong buat hati aku ni benci 3 benda. Kufur, benda buruk, benda merosakkan, dan juga maksiat. Biar bersih. Wa ja'alna minar rasyidin. Jadikan kami orang yang diberi rasyidin. Hidayah dengan ar-rusyd. Mana lebih besar? Hidayah dengan irsyad, mana lebih besar? Tak tahu. Irsyad. Hidayah petunjuk juga. Kita tanya orang, Umar Jizu belum bila? Tu hidayah yang bagi. Tidak kabur kanan kiri, kabur belum bila? Kita orang perok mana kenal belum bila? Faham? Kita tanya Umar Jizu ni, belum bila? Tapa trafik light yang kat rasi rumah orang rumah. Masuk lagi. Jumpa masjid besar baru buat. Sebelah masjid rumah dia. Boleh faham? Itu dipanggil irsyad. Faham tak faham? Sebab tu ashabul kahfi minta ar-rusyd. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyadah. Betul tak betul? Petunjuk yang direct siapa pada benda kita nak. Jadi tuan-tuan sekalian, ar-rusdu apa makna? Kata ulama, asabatul haqqa. Allah tunjuk, suti Allah tunjuk. Wa ja'alna minar rasyidin. Doa ni itu nama. Seorang ke yang itu iman ke, jadi seorang Allahumma habib ilayyal iman. Nampak? Lama-lama Allahumma habib ilaynal iman. Tapi molek rasa baca seorang. Gitu. Nampak? Doa rasa baca seorang. Tuan-tuan iman yang seorang biufili dah. Baca amal juga, niatkan anak kita, bini kita, nampak tak? Kecuali doa tu ayat Quran, kita niat iktibas, tak apa lah. Walaupun jadi itu iman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Betul tak? Itu ayat Quran. Maka kita jadi itu iman, kita tetap baca dengan sirah Rabbi syrah li sadri. Boleh iktibas, kerana ambil suti ayat Quran. Niat untuk agama. Niat berat, jadi itu iman pun baca seorang. Oh tu berat. Rabbi fili wali walidayya, itu iman. Kat belakang amin ni dak kamu. Kena tukar sirah tu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Kena tukar. Jadi tuan-tuan, dia pun doa.
kesungguhan dia nak tinggal perek larangan Allah. Allah pun beri hilang tu rasa nak berzina. Lagi contoh kita atas sahabat Nabi minum arak, togok arak, tuan-tuan, turun ayat larangan arak, tinggal tu. Betul tak? Serta merta. Ini dipanggil tauhid al-uluhiyah. Boleh beza gitu. Rububiyah mengaku Allah Tuhan, Allah wak kita, Allah wak alam ni. Uluhiyah bila dah mengaku Allah Tuhan, kita taat pada Allah yang jadi Tuhan kita. Sembah dia mengikut cara yang dia nak. Habis. Yang seterusnya tauhidul asma was sifat. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala daripada segala namanya dan sifatnya. Allah ada nama, kita ada nama. Allah ada sifat, kita ada sifat. Sama ke? Tak sama. Nama kita Aridi, nama Allah Azali. Nama Allah tu bila? Allah bila? Bila dapat nama tu? Macam tu. Azali. Tak ada mula, tak ada siapa buat. Azali. Sedia kala Allah. Lafzul Jalalah. Ar-Rahman. Siapa bagi Ar-Rahman? Siapa bagi Ar-Rahman? Tak ada siapa bagi. Azali. Ar-Rahim. Azali. Lillahi 99 asman. Bagi Allah 99 nama. Azali. Lepas? Baik. Ayah saya nama Abdul Rahman. Siapa bagi? Tak kita. Itu Aridi. Mendatang. Masa tak ada. Zat tak ada. Tak ada zat, tak ada nama. Tak ada nama, tak ada zat, tak ada sifat. Betul tak tu? Itu kita. Tak ada zat, tak ada nama, tak ada zat, tak ada sifat. Zat apa? Diri tubuh kita tak tubik di atas dunia. Nama orang tak ada nama. Sifat tak ada. Anak kita comel abang. Suami kita, dia baru nikah 2 hari dulu. Baru nikah 2 hari, anak kita comel. Dah tahu mana comel? Tak tubik lagi, mana sifat? Tak ada, tak tahu. Tubik je, tu zat. Barulah, comel tu disandar pada zat. Sifat sandar pada zat. Faham tak bang? Sifat tak boleh duduk sendiri. Tengok mana? Comel, panjang, uduh, mandi, masang, tu namanya sifat. Boleh tak dia duduk sendiri? Sifat duduk sendiri tak? Mani, kita kata. Orang tanya, kenapa mani? Mani Kenapa? Mani. Dalam hari boleh menapuh nanti. Kenapa mani? Gula. Gula tu sifatnya mah. Zatnya hak putih tu. Gula, asma, nama bagi tu. Asma bagi musamma. Sifatnya mani. Boleh faham tak 3 tu? Zat, asma, sifat. Boleh faham ni? Zat diri, asma, nama, sifat. Sifat lah. Nak terjemah benda. Ni benda. Ni apa tuan-tuan? Yang saya pegang ni zat. Ni diri yang berkaca. Apa tak? Nama dia belah. Sifatnya ramping. Kemudian orang panggil sifat. Boleh faham tak? Allah Ta'ala ada zat tak sama dengan kita. Serah. Ada kata kaifiyatul majhul. Ada ulama kata bila kaifin. Ni balah ni tak apalah. Senang molek. Tak tahu tu. Serah pada Allah Ta'ala. Dan dia Allah Ta'ala ada nama azali. Tidak ada siapa beri, sediakan. Dan Allah ada sifat azali. Allah bukan maha pemurah. Lepas dia bagi kita untung niaga 1 juta tahun ni. Murahnya Allah Ta'ala. Bukan selepas dia beri baru murah tak. Sedia kala pemurah. Faham tak Pak? Allah Ta'ala maha penyayang. Bukan setelah kita rasa disayangi. Tak, dulu sedia kala Allah maha penyayang. Yang Aridi, ayah kita dulu tak sayang, lah ni sayang lah ni. Boleh berubah. Faham? Jadi bagi Allah itu asma dan juga sifat. Dan bahawa Allah Ta'ala bersifat ia dengan segala sifat kesempurnaan yang layak dengan dia. Ni asas. Tuhan mesti zatun alladhi yattasifu bi sifatil kamalat.
Ni barang berulang dah. Orang kalau bilang ni lembut dah. Tapi tak apa lah. Ulang. Ulang. Zat yang bersifat dengan sifat kesempurnaan baru layak jadi Tuhan. Faham? Orang tapuk, aduh sakit ni. Kurang. Bukan Tuhan. Okay? Sampai masa demam, bukan Tuhan. Sifat kurang mana? Sakit kurang ke molek? Tanda molek tak molek, manusia nak ke tak? Sakit nak tak sakit? Mana dia tak molek? Betul tak? Benda tak molek, tempel pada sesuatu zat, maka dia bukan Tuhan. Mafhum? Fahim tu? Lewat tu? Fahim lah. Faham tak? Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ada kurang, bukan Tuhan. Nabi Ibrahim, dia tengok matahari naik tinggi, Tuhan lalah turun, tak ada lah, hilang. Bukan Tuhan. Naik bulan pula, Tuhan hilang pula, bukan Tuhan. Jadi tuan-tuan, Tuhan mesti zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Habis. Maka Allah Ta'ala sifatnya sempurna. Saya ulang sekali lagi, apa sempurna Allah dan bagaimana sempurna Nabi? Kita dah sebut, kita selalu sebut. Aku buat silap sikit nak heboh. Aku kan manusia kau. Aku bukan Nabi. Nabi je sempurna. Betul tak? Biasa cakap gitu. Baik. Kenapa makna sempurna Nabi? Mana tak dijawab tu? Sempurna Allah Ta'ala benda, sempurna Nabi apa mana? Itu. Nabi? Betul lah tu. Kurang tepat. Baik, dengar sempurna Allah je saya sebut tadi lah. Sempurna zatnya, sifatnya, af'alnya, semuanya azali. Sempurna Nabi tak sama. Nabi tak azali. Faham tak? Nabi bukan Tuhan. Ada mula kita sambut maulid Rasul hari lahir. Ada apa akhiran hari kematian Nabi sama kok 12 Rabiul Awal hari Senin sama. Lahir ngewafat. Dan kenapa sempurna Nabi? Sempurna Nabi ni. Bah ni tanya dia boleh jawab. Tulis kalau boleh. Al-ismatu minaz zunub. Al-ismatu minaz zunub. Apa ya? Mudah Al-ma'sum. Dah ingat tak? Tang bertanya. Al-ma'sum. Ini Pak Wahab itu sempurna Nabi. Al-ma'sum. Kita sebut maksum-maksum tu. Al-ismatu minaz zunub. Sempurna Nabi apa makna? Dilindung oleh Allah daripada dosa. Dan banding semua manusia, Nabi comel kali luar dalam. Tu. Wajib kita i'tiqad. Siapa manusia paling baik atas dunia? Kita kata Nabi nombor 2, nombor 1 toki kita. Gogo akidah. Gogo. Wajib i'tiqad Rasulullah. Siapa paling smart? Rasulullah. Siapa paling comel akhlak? Rasulullah. Faham? Siapa paling cerdik atas dunia ni? Alexander Graham Bell saya. Dia buat telefon bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita i'tiqad atas satu kaum yang dipilih jadi nabi, hak tu paling sempurna. Tapi tidaklah sempurna tu seperti sempurna Allah Taala dak. Boleh faham ni? Beza tu. Sempurna Allah Taala ni sempurna zat, sifat, af'al, asma. Zat Nabi, zat Allah Ta'ala sedia kala. Nabi tidak. Allah yang pilih lahir atas dunia. Nama Allah sedia kala. Nama Nabi tak sedia kala. Nama Nabi diberi oleh Allah Ta'ala melalui ilham Hashim, Tok Nyang Nabi. Topik je Nabi. Suasana pelik dah ni. Bergema lapang bumi Mekah. Topik Nabi. Tiba-tiba Allah beri ilham pada Al-Hashim untuk beri nama Muhammad. Habis orang Mekah tu. Orang Mekah tak setuju ni nama apa pelik. Anak beranak kita dah ajar dia nama ni. Memanglah tuan-tuan. Orang mula-mula pakai nama Muhammad, Nabi kita Muhammad. Boleh?
yang paling terpuji, paling comel atas muka dunia. Jadi tuan-tuan sekalian, itu kita kena faham. Itu makna sempurna. Baik. Tiada dapat dihingga banyaknya. Ini makna apa? Sifat Allah Ta'ala banyak. Yang sempurna Allah Ta'ala. Dan ulama' ada susung sifat 20. Itu bukan mana Allah ada 20 saja. Tapi ulama' punya kajian, tuan-tuan, bukan awak pergi susun saja-saja tu. Kaji pada Quran, hadis Nabi dengan ilmunya yang banyak, disiplin ilmu yang banyak. Padang 20 ni kenal Allah Ta'ala. Bukan mana 20 saja. Padang 20 ni kenal Allah Ta'ala. Tuan-tuan tanya rumah saya nak pergi rumah ni, rumah apa nama? Rumah Jipar tak ada ni. Saya nak pergi rumah Jipar ni. Kita tanya orang kampung ibu. Orang kampung ibu kata rumah Jipar, rumah dia hak besar kali tu. Hak besar kali tu. Pagar dia warna sekian-sekian, ada kereta 3 uti. 3 je ciri dia kata. Betul tak? Adakah rumah Jipar 3 ciri tu je? Tak. Padang 3 tu kenal. Faham tak faham? Kau nak cerita-cerita. Rumah Jipar ni tas dia pakai tas ni, hak bunga-bunga. Katil lah rumah dia 5. Dak sing dia 8. Nak ambil. Ada tuan sekalian, khabar hak padang kenal. Tapi hakikat sifat Allah banyak tidak terhingga. Itu saja. Hak paling mudah i'tiqad sifat Allah sempurna. Selesai. Maka wajib atas kita membenarkan akan segala nama dan segala sifat Allah Ta'ala yang tersebut dalam Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ayat Quran banyak ditutup dengan sifat-sifat, menandakan Allah Ta'ala nak suruh kenal sifat dia, bukan zat dia. Zat cukup kita i'tiqad sempurna, tak payah sibuk. Warna tangan, muka warna dah sah. Kerana sudah ada nas dilarang oleh Nabi. Qada otak kita tak siapa. Biar lapang PhD pun. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fi zatihi. Nabi larang dah, tebing langgar gila tuan-tuan. Ising lagi. Fikir benda yang Allah Ta'ala buat, ciptaan Allah menjadi cerminan sempurna sifat Allah Ta'ala. Jangan sibuk fikir zat Allah Ta'ala. Tak sah lah. Cukup i'tiqad zat Allah maha sempurna. Jangan duk bayang warna bentuk bulat ke petok. Tak sah. Tebal langgar, hang tuan-tuan sekalian. Makhluk dia ada hak dia. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan sekalian, fikir yang Allah cipta. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Mudah tengok ke unta tu aku cipta, cuma kaji. Allah suruh kaji. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu bapa dak kaji? Sekecil bersing, sekecil nikmat bersing, acung, bapa mata kita tutup. Aja nak mikir. Kalau bersing mata kejam, tak? Rupanya tak tahu, nak tanya doktor betul ke tak ni. Ada orang kata kalau bersing mata buka, cabut mata. Cerita awak tadi. Sudah bersing dah. Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala. Otak kita yang lembut duduk pada tengkorak yang keras. Betul tak? Protector. Maha suci Allah Ta'ala. Kawan saya belajar doktor, duduk di Mesir, duduk serumah sebilik tuan-tuan. Dia buat balik kata. Eksperimen blok. Kalau nak eksperimen orang, mati orang dah. Ambil hak paling tak ada manfaat pada manusia. Itu akhafud dararain. Katok Allah. Dalam tubuh katok pun tuan-tuan. Tengok subhanallah. Allah boleh cipta yang amat sistematik. Pada seekor katok. Mana ni tuan-tuan yang perlu kita fikir. Tuan-tuan tengok dengan mikroskop mata nyamuk. Aja tengok. Berapa ratus tu mata nyamuk? Mata nyamuk ke mata lalat? Mata lalat lah. 300 dah silap saya. Lepas tu dok dan kita katok baru akak tembok dah. Betul tak? Dia tuan-tuan sekalian. Kita orang mari ikut belakang tak sedar.
Ni malah duduk depan dah sudah duduk alik mari syekh. Betul tak? Lalak jangan orang lain. Maka Allah Ta'ala kata hak gini mu kena tengok, mu kena kaji. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ada pun zat Tuhan dak suruh sibuk lah. Yang sibuk dak kaji, buat tesis lagu mana wajah Allah Ta'ala. Wajib ising lagi, gila ising. Orang kampung kata bukan belajar Oxford ni. Mana ni pakai lipas Jepun belah kasut belah. Gila. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan terbaik lagu. Maka Allah Ta'ala itu sifatnya maha sempurna. Dan segala sifat dan namanya yang disebut dalam Quran dan hadis wajib kita beriman. Dan mensifatkan kita akan Allah Ta'ala dengan dia dengan ketiadaan menyerupakan dan ketiadaan memalingkan daripada maknanya. Bahkan kita serahkan hakikatnya kepada Allah Ta'ala. Benda yang tak payah kaji serah. Tafwid. Kerana seperti tiada mengetahui kita akan hakikat zat Allah Ta'ala, tiada mengetahui kita akan hakikat sifatnya. Cuma beri i'tikad sempurna saja. Memandang Allah sempurna, pandang kita tak sempurna. Melihat Allah, dengar Allah sempurna, dengar kita tak sempurna. Faham? Kata tuan pengarang, untuk luluh fardu ain. Allahu Rabbi. Maka kita i'tiqadkan akan bahawa Allah Ta'ala mendengar ia, tiada seperti mendengar kita. Wallahu a'lam. Kita sambung, mula akan datang sifat yang pertama, sifat as-sam'u. Apa makna as-sam'u? Maha mendengar. Dan kita dengar kok, sama ada amu. Akan datang kita akan baca insya-Allah. Tak rugi belajar akidah. Lagi kenal Allah Ta'ala, lagi bertambah iman insya-Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita semua akan datang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون وبما يقولون وبما يسمعون. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.